Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baiklah, hari ini saya akan menyediakan video berkaitan dengan bab 2 iaitu nasionalisme. Tetapi video ini saya tak menggunakan durasi yang panjang, jadi saya hanya ambil 3 bab terawal iaitu berkaitan dengan maksud nasionalisme, nasionalisme di Barat dan nasionalisme di Asia. Kemudian ada lagi 5 bab kecil kita akan belajar pada esok hari di Google Meet. Okey, baiklah, saya harap kamu bersedia untuk mendengar video saya ini dan selepas ini saya akan berikan soalan berbentuk soalan subjektif, kertas 2, soalan bahagian A. Satu soalan saja berkaitan dengan bab hari ini. Okey, sebarang masalah boleh bertanya saya selepas kelas lah. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar bab sejarah tingkatan 4, bab 2, kebangkitan nasionalisme. Okey, di dalam bab ini kita akan belajar 8 bab kecil. Macam yang saya sebut sebentar tadi, saya hanya akan terangkan 3 bab sahaja untuk video kali ini. Okey, yang pertama ialah maksud nasionalisme. Maksud nasionalisme ini terbahagi kepada 2, iaitu maksud nasionalisme secara umum yang kita faham melalui tafsiran biasa dan pendapat-pendapat tokoh berkaitan dengan maksud nasionalisme. Pendapat-pendapat tokoh ini kebanyakannya daripada Barat dan juga Asia Tenggara atau negara-negara jiran iaitu Malaysia. Kemudian bab 2.2 saya akan belajar berkaitan dengan perkembangan idea nasionalisme di Barat. Di dalam ni saya akan terangkan 3 saja, revolusi keagungan, revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Apakah yang membawa kepada revolusi ataupun kita panggil salah satu semangat nasionalisme masyarakat di Barat. Kemudian bab 3 kita akan belajar perkembangan idea nasionalisme di Asia, antara negaranya ialah India, China, Empayar Uthmaniyah dan Mesir serta Jepun. Manakala perkembangan idea nasionalisme di Asia Tenggara iaitu negara-negara jiran Malaysia iaitu Filipina, Burma atau Myanmar, Indonesia dan Thailand. Manakala bab 5 kita akan belajar tentang kesedaran nasionalisme di negara kita. Kesedaran nasionalisme di negara kita ini adalah berkaitan dengan apakah pendapat-pendapat tokoh dan juga tokoh-tokoh terkenal yang cuba mewujudkan nasionalisme di negara kita. Kemudian bab 7 kita akan belajar tentang perkembangan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme ini berlaku di antara rakyat untuk mewujudkan nasionalisme melalui perjuangan golongan intelektual, melalui penulisan dan melalui persatuan. Dan akhirnya ialah kesan perkembangan nasionalisme di dalam politik, ekonomi dan sosial. Bab ini agak panjang tapi insya-Allah kita akan cuba selesaikan dalam minggu ini. Kalau tak sempat kita sambung pada minggu hadapan. Okey, baiklah. Maksud nasionalisme. Di dalam bab ini pelajar mesti tahu menyatakan maksud nasionalisme. Sekurang-kurangnya maksud nasionalisme melalui perkataan biasa atau umum. Okey, nasionalisme bermaksud perasaan cinta terhadap negara dan bangsa. Selain itu, ia juga membawa maksud kepada semangat perjuangan menentang penjajah. Kalau kita tengok tokoh-tokoh, antara tokoh-tokoh nasionalisme yang terkenal di negara kita ataupun di tanah Melayu pada ketika itu, contohnya Tok Janggut, Syarif Masahu dan sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh nasionalisme dan banyak lagi tokoh-tokoh nasionalisme dalam bidang persatuan, contohnya Datuk Burhanuddin Elmi dalam bidang penulisan Zakbar dan sebagainya. Kemudian pembelaan terhadap bangsa dan negara. Maksudnya dia nak membela bangsa. Itu juga dipanggil nasionalisme. Seterusnya ialah mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Apabila seseorang itu ingin mencapai ingin mencapai sesuatu dalam bidang ekonomi, contohnya dia tak nak ekonomi itu diambil oleh penjajah atau British, jadi dia melakukan nasionalisme dengan melakukan pemberontakan, menuntut kemerdekaan dan membuat sesuatu yang membawa kepada perubahan agar negara itu dapat berdiri sendiri. Itu juga dipanggil nasionalisme. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dan zaman. Nanti kita lihat satu persatu pendapat tokoh
mengenai nasionalisme. Ia berbeza. Tetapi intipatinya atau penggabungan maknanya lebih kurang sama. Dan akhir sekali ia berkait rapat dengan pengalaman, sejarah dan pengaruh sekeliling. Okey, itu maksud nasionalisme. Tetapi apa yang saya nak tekankan ialah nasionalisme ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara dan merupakan semangat perjuangan menentang penjajah dan menuntut kepembelaan. Okey? Kita tengok pendapat tokoh sejarawan. Pendapat tokoh sejarawan ni terbahagi kepada 7. Kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah Hans Kohn. Ia menyatakan bahawa gerak nasionalisme ini ialah gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Maksud dia sesiapa yang memberikan taat setia kepada negara dan bangsa, ia dianggap nasionalisme. Yang kedua, Profesor William R. Roth. Dia menyatakan bahawa kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Kemudian disebabkan ancaman terhadap kepentingan orang Melayu dan faktor ekonomi. Ia juga dipanggil nasionalisme. Dan akhir sekali, nasionalisme ialah kebimbangan terhadap sekularisme dan imperialisme barat di tanah Melayu. Ia katakan bahawa nasionalisme ini adalah pengaruh masyarakat terhadap kepentingan ekonomi. Contohnya masyarakat takut ekonomi itu dipengaruhi oleh negara barat ataupun British, jadi dia melakukan nasionalisme. Maksud sekularisme di sini ialah pemisahan antara agama dan duniawi. Jadi kebimbangan masyarakat terhadap itu juga dia boleh melakukan nasionalisme. Dan maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain. Macam kita sebut imperial barat. Maksud dia nak luaskan kuasa dia melalui penjajahan. Okey, kemudian yang ketiga ialah Datuk Onn Jaafar. Dia menzahirkan suatu bangsa lebih tegak dan kuat boleh berdiri di atas kaki kita sendiri dan mengambil tempat yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Maksud dia bila bangsa itu boleh berdiri sendiri, boleh memerintah sendiri, boleh mengawal identiti sendiri, itu dipanggil nasionalisme. Dan yang keempat, Dr. Burhanuddin Helmi. Dr. Burhanuddin Helmi ini dia merupakan salah satu golongan kiri yang menuntut kemerdekaan semasa pendudukan British seperti pembentukan Malayan Union, dia tidak setuju. Jadi apa yang dibuat? Persatuan dan perpaduan yang kuat membentuk kepada nasionalisme, menentang penjajahan untuk kemerdekaan. Dia nakkan kemerdekaan. Okay, itu dipanggil nasionalisme. Pegangan tata tertib, adab sopan dan agama Islam yang berkaitan dengan tata tertib, adab sopan dan agama Islam kepada pembelaan bangsa dan negara dipanggil nasionalisme. Menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan. Macam apa yang dibuat, itu dipanggil nasionalisme. Seterusnya, Dr. R. Sutralingam, fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Maksud dia mementingkan hak lah. Kemudian memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Rakyat yang lebih berdaulat, itu juga dipanggil nasionalisme. Dan menuntut kesetiaan individu disalurkan kepada negara bangsa. Dia lebih kurang macam Hans Kohn lah. Dia lebih kepada kesetiaan juga dan juga hak. Kemudian yang keenam, nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seperti yang kita tahu, memang wujud di mana rakyat-rakyat, pemerintah dan juga hamba-hamba bersatu menentang nasionalisme yang mana pada ketika itu Portugis hendak meluaskan imperialisnya dengan menjajah Melaka. Jadi wujud nasionalisme pada zaman KMM. Kemudian kesetiaan kepada raja, ciri nasionalisme Melayu. Okay, itu juga ciri nasionalisme Melayu, kesetiaan kepada raja dan fahaman kebangsaan bersifat ketanah Melayuan. Okay, dia nak lebih kepada budaya. Dan akhir sekali yang ketujuh, Profesor Emerita Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, dia merupakan pensyarah di salah satu universiti. Dia menyatakan bahawa nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Maksudnya yang di sini, nasionalisme ini adalah salah satu perbuatan untuk pembelaan, untuk mendapatkan kembali hak, untuk mewujudkan negara bangsa, untuk mewujudkan identiti dan sebagainya. Dia adalah satu tindakanlah nasionalisme ini disebabkan adanya perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Okay, so
Secara keseluruhan yang boleh saya simpulkan nasionalisme menurut tokoh-tokoh dan juga maksud umum ni. Pertama, nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran, iaitu dari segi Hans Kohn, Profesor William Dato' On Jaafar, Dr. Burhanuddin Hilmi, Dr. Asutralingam, Profesor Dato' Zainal Abidin dan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim berbeza. Berdasarkan corak, sejarah, perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Bila kita tahu nasionalisme ni, dia adalah salah satu tokoh perjuangan yang menuntut pembelaan. Dia adalah karisma pemimpin. Okay. Yang ketiga, berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang mencetus keinginan membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendirilah. Dia berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara lah. Kemudian untuk melahirkan identiti bangsa sendiri. Yang keempat, gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan. Perasaan kekitaan ini adalah perasaan perpaduan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengamalan sejarah yang membebaskan bangsa dan negara dari penjajahan. Okay, dia nak bebaskan negara daripada penjajahan. Dan akhir sekali menuju matlamat sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara yang berdaulat. Macam kita pernah belajar bab sebelumnya. Kedaulatan, okey. Itu adalah kesimpulan nasionalisme. So kalau nak senang ingat, ia adalah salah satu semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan yang perjuangan menentang penjajahan dan pembelaan terhadap negara bangsa. Dalam erti kata keseluruhan, perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan bangsa. Okey. Adalah contoh-contoh soalan kebat dia boleh tanya, meneladani perjuangan pemimpin terdahulu penting untuk melahirkan rakyat Malaysia yang patriotik. Kenapa? Memang pastilah kita perlu meneladani pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mewujudkan semangat cinta akan negara. Berikan hujah anda. Dan soalan-soalan lain, contohnya mengapa semangat nasionalisme penting untuk dipupuk dalam negara generasi muda kini? Kenapa perlu dipupuk dalam kalangan kamu? Kenapa? Nyatakan. Okey, soalan-soalan ini kita akan bincangkan semasa Google Meet nanti ya. Okey, seterusnya bab 2.2, perkembangan idea nasionalisme di Barat. Nasionalisme di Barat ni ada 3 je negara, iaitu negara England, Amerika dan Perancis. England pada tahun 1688, Amerika 1776 dan Perancis 1789. Okey, kita tengok nasionalisme di Barat secara keseluruhannya. Kenapa berlaku nasionalisme di Barat? Ialah penentangan terhadap pemerintahan beraja. Dia tak suka pemerintahan beraja yang dianggap sebagai simbol penindasan, menggugat hak dan kebebasan rakyat. Maknanya raja berkuasa mutlak, raja mempunyai kuasa otoriti, raja mempunyai kuasa veto dan sebagainya. Itu berlakunya revolusi. Contoh revolusinya yang saya sebut tadi, England, Perancis dan juga keagungan iaitu England. Manakala Perancis di Perancis dan Amerika, revolusi Amerika. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Biasanya pada ketika ini yang menjajah ialah Barat. Okey, Barat, maafkan saya, British. Jadi pada ketika itu dia nak tuntut ke pembelaan. Okey, contohnya ialah revolusi Amerika. Okey, disebabkan oleh menentang penjajahan British. Saya sebut tadi. Okey, di dalam revolusi keagungan ni kita boleh tengok adanya Bill of Rights. Bill of Rights ni dia salah satu macam undang-undang yang digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen. Dia macam salah satu kertas lah, Bill of Rights, yang memberikan keutamaan kepada parlimen untuk mengubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Okey, selepas Bill of Rights menegaskan kerajaan patut diasaskan oleh persetujuan pemerintah dan rakyat. Kemudian hal ini disebabkan rakyat menolak sistem raja dan berkuasa mutlak. Sistem raja berkuasa mutlak dan menegaskan kerajaan patut diasaskan atas persetujuan pemerintah dan rakyat. Undang-undang digubal untuk memenuhi hak asasi manusia. Okey, Bill of Rights ini wujud pada revolusi keagungan disebabkan pada ketika itu masyarakat merasakan raja
James II membelakangkan parlimen. Oleh itu mereka bangun untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan seterusnya adanya Bill of Rights ini dapat diwujudkan undang-undang yang boleh memberi keutamaan kepada parlimen untuk mengutip cukai juga. Okay, kan saya terangkanlah. Okay. Okey, revolusi keagungan yang pertama adalah kedaulatan parlimen dan hak asasi. Dia ingin menegakkan kedaulatan parlimen. Kenapa parlimen itu wujud? Tetapi Raja James II membelakangkan parlimen semasa pengumbalan undang-undang. Okey. Kemudian yang ketiga, ahli parlimen menentang raja berkuasa mutlak. Dia tak suka raja berkuasa mutlak. Jadi pada ketika itu Mary II dan suami Raja William of Orange dari Belanda kira macam bersatu menentang raja berkuasa mutlak. Dan akhirnya Raja James II lari ke Perancis disebabkan menyedari sokongan semakin kurang. Dan akhirnya peristiwa dikenali sebagai revolusi keagungan disebabkan kerana peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah. Iaitu daripada Raja James II kepada Mary II dan suaminya Raja William of Orange yang menubuhkan Bill of Rights iaitu memberi keutamaan kepada parlimen untuk membuat undang-undang dan mengutip cukai. Maksud dia kat sini, rakyat tak suka Raja James II dan digantikan dengan Mary II dan suami Raja William of Orange disebabkan oleh menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Seterusnya, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini adalah disebabkan oleh reaksi orang Amerika menentang penjajahan British iaitu kerana tidak melindungi hak mereka. Kemudian dia menentang beberapa akta yang membebankan yang diwujudkan oleh Amerika. Okey, untuk memungut cukai di jajahan tersebut seperti akta pelayaran, akta gula, akta stem dan akta teh di jajahan. Terlalu banyak akta menyebabkan rakyat terlalu banyak bayar cukai. Jadi wujud slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam parlimen British. Okey. Dan pada waktu itu George Washington mengetuai Kongres dan isytihar perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan. Maknanya dia isytiharkan perang. Dan Kongres meluluskan dan mengisytiharkan kemerdekaan Amerika. Kemerdekaan Amerika ini menegaskan bahawa sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baru. Pada waktu ini rakyat nak buka kerajaan barulah. Jadi pada waktu itu revolusi berakhir di mana British mengakui kemerdekaan Amerika dan gabungan 113 bekas tanah jajahan membentuk Amerika Syarikat dan memperkenalkan demokrasi, iaitu salah satu yang dipilih berdasarkan perwakilan, bukan suka-suka mengikut British sahaja semata-mata. Jadi pada waktu ini kita boleh lihat revolusi Amerika ini adalah menentang penjajahan British. Manakala revolusi di keagungan tadi, dia menegakkan kedaulatan parlimen kerana Raja James II membelakangkan parlimen. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis ini adalah salah satu revolusi yang dikeluarkan oleh ahli falsafah Perancis iaitu Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire cetuskan idea nasionalisme yang perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Dia nak bebas, rakyat berkuasa, hak bersuara. Dia nakkan persamaan, sama rata dan persaudaraan sepakatan. Jadi pada waktu itu peranannya menulis the social contract, iaitu keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan suara rakyat lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Dia nakkan suara rakyat itu melebihi segalanya. Jadi pada ketika itu rakyat menentang disebabkan oleh Raja Louis dan
golongan bangsawan memonopoli pelbagai keistimewaan manakala rakyat terbeban dengan cukai. Maknanya di sini raja terlalu menguasai pentadbiran sehingga rakyat yang terbeban. Jadinya berlaku satu revolusi atau pemberontakan disebabkan pemerintahan autokratik Raja Louis ini, iaitu golongan revolusi ini menggempur penjara Bastille, menggempur penjara Bastille dengan membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis. Dan revolusi Perancis membawa kepada kemunculan Republik Perancis dan sistem beraja tamat. Yang ini menunjukkan bahawa rakyat menentang kedudukan raja yang terlampau autokratik yang memonopoli semua keistimewaan manakala rakyat terbeban dengan cukai. Okey, saya harap awak fahamlah dua bab yang saya telah bincangkan ini, iaitu berkaitan dengan maksud nasionalisme menurut maksud umum dan pendapat tokoh, dan apakah yang membawa kepada idea nasionalisme di barat seperti revolusi keagungan, revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Dan kita boleh simpulkan di sini bahawa idea nasionalisme di barat ini mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara. Yang kedua, menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, memberi iktibar tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan akhir sekali, idea ini tersebar di luar Eropah, termasuk di Asia dan di Asia Tenggara. Macam tadi, kita tengok tadi negara-negara Eropah lah, di luar Eropah. Dan juga kita akan belajar lepas ni, di Asia pun ada juga revolusi ataupun nasionalisme. Dan di Asia Tenggara pun ada, cuma berbeza faktor dan sebab. Okey, baiklah. Seterusnya adalah perkembangan nasionalisme di Asia. Perkembangan nasionalisme di Asia ni hanya ada 4 bahagian, iaitu India, China, Jepun, Mesir dan Empayar Turki Uthmaniyah. Okey, elemen kebat ni ada contoh soalan yang awak boleh lihat lah, yang dia boleh keluarkan dalam bab 2. Okey. Menerangkan perkembangan idea nasionalisme di Asia. Okey, yang pertama adalah nasionalisme di Asia. Yang berlaku di India adalah reaksi penduduk tempatan terhadap dasar Imperial British. British ni dia buat imperialis disebabkan dia nak jajah sesuatu negara tu, dengan meluaskan kawasan jajahan dia menjajah negara tu. Jadi pada waktu itu, kebangkitan rakyat dahagi India pada tahun 1857, iaitu pemberontakan yang telah dilancarkan oleh Sepoy atau askar upahan British berbangsa India kepada ancaman British terhadap adat, budaya dan agama. Dahagi India ini berlaku disebabkan British ini telah memberi ancaman kepada adat, budaya dan agama. Sebab India ni dia mementingkan budaya dan agama lah. Dan peringkat awal isu sosial agama mewujudkan pertubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj, iaitu giatkan rasa cinta pada budaya tempatan dan kesan pengaruh budaya tempatan. Okey, jadi ini adalah salah satu idea nasionalisme, ialah supaya dia nak menjaga kedudukan adat, budaya dan agama orang India. Seterusnya muncul beberapa kemunculan golongan intelek, iaitu berpendidikan, memulakan dengan menubuhkan Kongres Kebangsaan India INC 1885 dan Liga Muslim 1906. Kemudian berlaku gerakan bersifat radikal atau bersifat keras yang diketuai oleh Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal, yang mana mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Okey, ni nombor 5. Dan selepas Perang Dunia, INC memperlihatkan ketidaksamaan British. Jadi
Tindakan ini diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme. Satyagraha ni adalah bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran, jadi dia menjadi asas perjuangan dan keganasan lah. Mahatma Gandhi ni wujudkan Satyagraha. Dan akhirnya pembahagian India mewujudkan 14 Ogos 1947 Pakistan merdeka. Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor General. Manakala 15 Ogos 1947 pada esok harinya India pula merdeka dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri. Okay. Itulah dia yang berkaitan dengan nasionalisme di India. Okay. Seterusnya, nasionalisme di China. Nasionalisme di China berlaku bertujuan untuk memperkukuhkan peradaban China. Okey, peradaban China kerana pada ketika itu dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi. Maknanya orang asing ni nak kuasai politik dan ekonomi orang China. Jadi dia wujudkan nasionalisme di China. Dan pada bermulanya dengan menentang dinasti Manchu. Kerana rakyat hilang kepercayaan kepada dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan barat. Okey, jadi dinasti Manchu hilang mandat dan dianggap orang luar. Mandat ni macam salah satu daulat jugalah daripada orang. Rakyat dia lah dah hilang mandat. Rakyat dia tak bagi mandat kat dia, hilang. Jadi gerakan anti barat wujud menentang campur tangan kuasa barat di China. Dan antara tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China ialah Dr. Sun Yat-sen yang kemukakan 3 prinsip rakyat iaitu Sun Min-chui sebagai ideologi iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Jadi ini antara golongan tokoh nasionalis lah. Dan revolusi China pada tahun 1911 berjaya tumbangkan dinasti Manchu. Sebab tadi dia gagal menghalang pengaruh barat, jadi rakyat dan juga pembesar tak suka, jadi akhirnya berjaya ditumbangkan dan mula pemerintahan republik di China. Okay. Maknanya dia dah tak ada raja lah. Republik ni tak ada raja. Kemudian seterusnya ialah nasionalisme Empire Uthmaniyah dan Mesir. Okay. Nasionalisme Empire Uthmaniyah dan Mesir lahir daripada kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialis barat pada abad 19. Okey. Dia nak mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam. Jadinya wujud gerakan Islah. Gerakan Islah ini adalah gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh tokoh Syed Jamal al-Din al-Afghani dan Syed Muhammad Abduh, yang mana menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam sebenar. Seterusnya adalah gerakan Pan-Islamism yang dipelopori oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani menubuhkan kumpulan Ar-Urwah al-Wuqtah bagi perkuat rasa persaudaraan dan umat yang maju. Selain itu, gerakan Islam ini juga dia berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar dan berpandukan Al-Quran dan hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat. Gerakan Pan-Islamism ni pula adalah satu ikatan yang kuat. Okay? Kemudian Akbar Al-Urwah Al-Wuqtah untuk menyebarkan idea Pan-Islamism ni adalah disebarkan idea penyatuan persaudaraan umat untuk bangkit menentang perluasan kuasa barat. Dan akhirnya Empayar Uthmaniyah keluarkan fatwa yang mana menyeru umat Islam yang tindas barat bangkit bersama-sama berjuang. Maknanya dia nak umat Islam ni sama-sama berjuang menindas barat. Dan pada waktu itu Khalifah Abdul Hamid II menggerakkan idea Pan-Islamism ini dan akhirnya gerakan ini mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia termasuklah tanah Melayu. Contohnya kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan pada tahun 1919. Yang menunjukkan bahawa Pan-Islamism ini dan gerakan Akbar Urwah Al-Wuqtah ni bukan saja berlaku di negara Mesir atau di negara-negara Turki Uthmaniyah, tetapi berlaku juga di tanah Melayu, iaitu salah satunya Tok Janggut.
Okay, dia sebarkan berkaitan dengan Islam dah. Dia nak perkukuhkan sistem pemerintah Islam dan agama Islam supaya tidak diancam. Dan akhir sekali adalah nasionalisme di Jepun. Nasionalisme di Jepun pula digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan kesedaran untuk mencapai kemajuan. Dia nak capai kemajuan tetapi dia nak mengelakkan ancaman imperialis barat. Maka bermulalah pemulihan Meiji yang mana Maharaja Mikado Meiji lancar pemulihan Meiji pada 1868. Menekankan pemodenan mengikut model barat supaya Jepun dihormati. Dia nak tekankan pemodenan ikut model barat tetapi dia nak mendapat Jepun ini dipandang tinggi. Prinsip dan semangat Bushido. Bushido ini di sini iaitu sikap sanggup menanggung risiko bersungguh-sungguh mencapai cita-cita, sedia berkhidmat demi tanggungjawab terhadap ketua dan negara. So dia tubuhkan prinsip ini yang membina asas membina nasionalisme rakyat dan semasa era pemulihan Meiji dari aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebagai negara industri dan kuasa tentera. Disebabkan adanya semangat ini, nasionalisme ini bangkit dalam kalangan rakyat sehingga membawa kepada kemajuan Jepun sebagai negara industri dan kuasa tentera. Desakan ekonomi dan nasionalisme lampau, oleh itu menyebabkan tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialis di Asia Tenggara. Kuasa imperialis yang besarlah disebabkan oleh desakan ekonomi dan nasionalisme melampau. Okey, ini adalah perkembangan idea nasionalisme di Asia, di India, China, Mesir dan Jepun. Di India adalah untuk mempertahankan budaya, agama, norma-norma kebudayaan lah. Manakala di China adalah untuk menyekat penguasaan kuasa asing. Manakala Empayar Turki Ottomania dan Mesir memperkenalkan pan-Islamism dan Islam untuk mempertahankan agama Islam dan juga sistem pemerintah Islam. Manakala di Jepun adalah untuk mencapai kemajuan dan mengelakkan berlakunya imperialis barat. Okey, sebelum melaburkan tirai, kita tengok beberapa contoh soalan kebat ni lah. Ilmu penting dalam kehidupan. Sejauh manakah nasionalisme di Asia mempengaruhi perkembangan nasionalisme di negara kita dan sebagainya. Okey. InsyaAllah pada esok harinya kita akan membincangkan tentang bab 2.4 di dalam Google Meet dan insyaAllah 2.4 ni adalah nasionalisme di Asia Tenggara di 5 negara, kemudian kesedaran nasionalisme di negara kita dan faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.